Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak dengar belakang. Ya. Tiang dia yang ada ni. Saya ingat tak perlu mic tadi. Kena stop, kena tangguh dulu. Live. Kena apa? Tak apa. Tunggu, ada teknikal sikit. Orang dalam live kita duk tengok nanti. Ada orang masuk dah? Tak start live lagi? Okey, cun lah. Tes. Tengah? Okey dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekali lagi. Dan kita dalam siri membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid ataupun akidah. Jadi kita nak baca tentang tauhid dan juga akidah. Berkaitan apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau sebelum ni kita dah sebenarnya bincang ayat nombor 1 tu. Kita bab yang pertama ni, baru buka kitab kita ni. Jadi pada minggu lepas kita bincang tentang ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan kita dah jelaskan apa inti ibadah atau apa maksud ibadah, agar bila kita buat ibadat kita faham kenapa kita buat ibadat. Itulah agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti ikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan buat ibadah ikut spek kita. Buatlah ibadah ikut spek yang Allah Ta'ala tetapkan. Mana spek yang Allah Ta'ala tetapkan? Apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itulah dia spesifikasi ibadah yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Simple je kalau kita kata. Kepada siapa kita nak beribadah, ikutlah apa yang dia suruh. Sebab tu Allah Ta'ala kata, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Baik. Kita hari ni nak sambung dalam bab yang sama juga. Bab yang sama lagi, iaitu pada ayat yang ke-3. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ayat ni masih lagi dalam bab hakikat tauhid dan kedudukannya. Kita baca dulu ayat ni.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Baik, maksud ayatnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Baik, hadis surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Okey, ayat ni pertama cerita tentang dua bentuk ketaatan. Ketaatan yang pertama adalah ketaatan kepada Allah, dan ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada, dalam ayat ni, kedua ibu bapa kita. Cuma fokusnya ialah masih lagi ini adalah perintah yang sangat besar. Kerana mentaati orang tua ni di sisi kita, semua masyarakat kita anggap dia adalah satu perkara yang sangat besar. Lebih besar daripada ketaatan kepada ibu bapa adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Ta'ala gabungkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Manusia dia boleh faham bila orang kata derhaka kepada ibu bapa, sebab dia boleh bayangkan besarnya hak ibu bapa kepada dia. Ibu bapa lah yang melahirkan dia, ibu dia, kemudian membesarkan dia, bagi makan, bagi minum, hantar pergi sekolah, sakit pergi hospital, demam lagi rawat di rumah. Kalau dia lapar bagi makanan, kalau dia tak boleh tidur tepuk lagi nak jaga dia daripada kecil sampai besar. Macam mana ibu bapa buat kat dia, sampai bila dia besar dia kata terlalu besarnya hak ibu bapa yang mengandungkan dan melahirkan dia. Tiba-tiba pada hak Allah yang menciptakan dia tak jaga lebih daripada tu. Sedang kalau kita banding dua ni, antara hak ibu bapa dengan hak Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Hak Allah Subhanahu wa taala. Saya suka bagi contoh nak suruh faham benda ni. Hak melahirkan dengan hak menjaga, mana lebih besar? Sebagai contoh, ada seorang ni lahir daripada kecil ni, kemudian dijaga oleh orang lain. Dijaga oleh orang lain. Jagalah dia daripada umur kecil lagi, beli paper, beli susu, sampai dia besar. Dia berkata, aku tak kenalah hormat dah kepada mak yang lahirkan aku, sebab dia bukanlah dia jaga aku. Aku nak hormat kepada mak yang jaga aku. Jawapan dia atau soalan dia, betul ke salah lagu tu? Salah. Sebab apa salah? Sebab kalau yang mak tak lahirkan dia, yang nak jaga pun tak boleh nak jaga. Sebab ini adalah penyebab dia datang ke dunia. Betul tak?
Kalau ibu bapa yang ni tak ada, penjaga dia tak akan dapat buat apa-apa. So, bagaimana manusia boleh faham tentang isu ni? Tiba-tiba dia butakan mata dia kepada hak Allah yang menciptakan dia. Kalau yang menjaga dengan yang melahirkan, besar hak yang mana? Yang melahirkan. Dan banding hak melahirkan dengan hak yang mencipta, mana lebih besar? Mencipta. Kalau Allah Ta'ala tak cipta, yang melahirkan pun tak ada. Betul tak? Yang melahirkan kita ada kuasa mencipta tak? Tak ada. Ibu bapa kita tak ada kuasa mencipta. Betul dia melahirkan, tapi dia tidak berkuasa mencipta. Yang mencipta tu kerja lain pula. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya boleh cipta anak saya, oh, tak keluarlah muka macam saya ni. Tak, kita tengok cermin aku ni, kalau boleh anak aku nak handsome lagi daripada aku. Betul tak? Oh, hidung macam lagi, kita hidung kepek. Kulit putih lagi pasal kita kulit gelap. Kalau kita boleh buat anak kita ikut selera kita, nescaya anak kita tu jadi cantik lebih lagi daripada kita. Tapi sebaliknya, kita redha apa yang Allah Ta'ala bagi. Anak pertama keluar laki, Alhamdulillah. Anak kedua keluar laki, Alhamdulillah. Anak ketiga keluar perempuan, Alhamdulillah. Mari kena Alhamdulillah. Pasal apa? Sebab kita hanya terima je. Bukan kita yang cipta. Tapi manusia ni aneh. Kenapa Allah gabungkan antara hak Allah dengan hak ibu bapa? Supaya manusia berfikir. Kalau dia sedar hak ibu bapa dia besar dalam hidup, yang ni semua agama akan kata benda sama. Marilah manusia mana pun bila sebut ibu bapa, dia akan tahu hak mereka besar ke atas kita. Tapi kenapa dia buta hak pencipta dia? Sepatutnya tak berlaku. Sepatutnya kalau dia taat kepada kedua ibu bapa, dia lebih taat lagi kepada Allah yang mencipta. Sebab apa? Tanpa penciptaan Allah, dia tak ada apa-apa. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa dari masa yang banyak yang dia tidak pernah disebut orang. Makna dia belum lagi ada. Dulu kalau kita lahir tahun 80-an, zaman 70-an, tahun 70-an, orang tak kenal pun nama kita. Sebab kita tak ada. Kalau tuan-tuan pergi tanya tahun 70-an dulu, saya nak cari mana orang nama dia Ahmad Hashimi. Cari-cari tak ada. Dalam daftar, ada pendaftaran negara pun tak ada. Pasal apa? Dia tak lahir lagi. Kita pun sama. Back tu tahun 40-an, kita pun semua tak lahir lagi. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu dia tidak dikenal orang. Macam mana tiba-tiba hari ni orang boleh sebut dia? Allah Ta'ala kata, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami yang jadikan dia. Daripada tak ada dulu kepada ada. Kami yang jadi. Kami tu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi besarnya hak Allah Ta'ala kepada kita. Betul Allah Ta'ala kata, dalam ayat ni Allah tak guna nama rububiyah dia. Allah Ta'ala kata, wa qada rabbuka alla ta'budu. Allah nak suruh kita kenal dia sebagai Tuhan yang disembah. Allah ingatkan kita dengan kejadian kita melalui ibu bapa. Itu ada rububiyahnya. Tapi Allah ingatkan kita dengan alla ta'budu illa iyyahu. Di situ ada dua konsep tadi. Konsep rububiyah pada ingatan kita bagaimana kita jadi melalui ibu bapa. Tapi Allah ingatkan kita tentang perintah dia, jangan kamu sembah. Maknanya itu adalah uluhiyah, tauhidul ibadah. Kita mesti setelah kita sedar Allah yang menciptakan kita, maka kita tidak boleh sembah melainkan Allah. Boleh faham? Baik. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Dah ada buku ni, cepat dah lah. Nah, ayat surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Okey.
Wa'budullah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Ni keluar pula satu terma baru. Kalau tadi kita sebut ibadah. Maksud tujuan ibadah. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala kepilkan sekali. Bersama ibadah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Jadi kita sudah faham daripada ayat ni, syirik adalah lawannya tauhid. Syirik adalah lawannya tauhid. Kadang-kadang ada orang dia tak suka sebut syirik. Dia tak boleh dengar orang sebut syirik. Dia kata ustaz ni kat sikit-sikit syirik. Kan? Kita minggu lepas pun kita dah sebut dah tentang ni. Sikit-sikit syirik. Ada orang dia tak boleh. Sikit-sikit syirik atau sikit-sikit bid'ah. Sikit-sikit syirik. Orang nak tawasul dia kata syirik. Orang nak puji Nabi lebih-lebih dia kata syirik. Kan? Dia tak faham. Kita kata syirik bukan kerana syirik semata-mata. Syirik ni lawannya tauhid. Sebagaimana bid'ah lawannya sunnah. Orang yang sebut tentang bid'ah tu sebenarnya dia bukan nak marah kepada bid'ah. Dia sebenarnya lebih dulu adalah nak kempen orang ikut sunnah. Tapi oleh kerana dia nak gelapkan sisi sunnah ni, nak suruh orang nampak ustaz ni tak betul, tengoklah ustaz ni sikit-sikit bid'ah. Dia gelapkan sisi sunnah tadi. Orang yang sebut bid'ah ni sebenarnya dia bukan kempen nak berang, tak. Dia kempen supaya ikut sunnah. Tapi secara automatik bila cerita sunnah, dia akan sebut lawan dia bid'ah. Sama juga dengan tauhid. Bila kita cerita tentang tauhid, kita tak dapat lagi kena cerita tentang syirik. Barulah masuk dua tu. Kalau orang tak nak sebut tentang syirik, dia sebut Allah saja, dia tak akan lengkap sebab syahadah kita terbina dari dua komponen. Syarat syahadah atau rukun syahadah. Syarat kita dah sebut 7 kan? Rukun syahadah ada berapa? Tak ingat dah lah. Pasal Ustaz tahu ayat lagi. Rukun syahadah. Syarat syahadah ada berapa? Kita buat soalan sekali. Bagi kertas soalan ni. Kalau tak ingat tak boleh masuk kelas minggu depan. Syarat syahadah ada berapa? 7. Alhamdulillah. Ada orang jawab, boleh mari pula minggu depan. Syarat syahadah ada 7. Nombor 1 apa dia? Ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, qabul. Yang keempat, inqiyad, patuh. Terima dan patuh. Yang kelima, jujur. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, mahabbah, cinta. Ingat, bagus ingat tu. Suka ustaz mengajar kalau ingat kan. Itu syarat syahadah. Kalau rukun syahadah ada 2. Pertama rukun syahadah apa dia? An-nafyu, kemudian al-itsbat. Rukun syahadah ada 2. Okey. Mana ni? Hak mana boleh belakang? Saya sebut dah sebenarnya tapi saya ulang lagi lah. Kita ada la ilaha illallah ni kalimah syahadah kita kan? La ilaha illallah. Okey. La ilaha illallah. Ada 2 perkara di sini. Dalam syahadah kita. Ada 2 perkara. Kita bagi hak merah sikit nampak. Okey. Ni syahadah kita. Syahadah kita ni terbahagi kepada 2 komponen yang kita panggil sebagai rukun syahadah. Rukun syahadah. Yang pertama ialah an-nafyu. Nafi. Yang kedua, isbat. Nafi dan isbat.
Ini dua rukun syahadah. Nombor satu kita panggil nafi, nombor dua kita panggil isbat. Apa maksud nafi? Menafikan syirik ni. Di sinilah letaknya syirik semua ni. Segala sembahan selain dari Allah, kita nafikan dia sebagai Tuhan. La ilaha makna tidak ada Tuhan. Nafi. Patung bukan Tuhan, pokok bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan. Even siapa pun kita nafi senafi-nafinya. La ilaha menafikan ketuhanan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, kecuali Allah. Kecuali Allah. Kecuali Allah ni kita mengisbatkan. Apa maksud itu? Mengiyakan. Mensabitkan ketuhanan tu hanya milik Allah. Jadi tidak sempurna syahadah kalau kita tak nafi. Menafikan apa? Nafi syirik daripada Allah. Mengisbatkan apa? Tauhid. Yani mengesakan Allah. Esa tu maksud apa mak? Esa satu. Esa tu asal kalimah dulu ke? Dia tulis macam ni semula. Sa buah. Zaman dulu kan? Sa buah. Sa batang. Sa biji. Sa. Kita panggil sa ni adalah satu. Asal daripada kalimah satu. Mengesakan maknanya menjadikan Allah tu satu. Mengesakan Allah makna satu saja Allah. Itu maksud mengesakan. Esa itulah tauhid. Nak kata dia tu satu je, tak ada sekutu bagi Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengesakan Allah. Tauhid ni maksud dia satu. Nampak kalimah bahasa Arab, tauhid daripada perkataan wahada. Wahada, tauhid ni. Daripada kalimah wahada ni ada nombor wahid. Wahid tu apa? Satu. Ataupun ahadun. Qul huwallahu ahadun. Semua ni merujuk kepada satu. Batu Nabi SAW kalau khutbah, tangan dia angkat. Waktu kita syahadah la ilaha illallah, waktu kita tahiyat kita angkat jari kita satu. Ini adalah simbol tauhid. Nabi bila doa angkat tangan, bila khutbah angkat tangan satu. Allahumma fashhad. Bukan satu Malaysia. Ni satu kadang-kadang orang angkat sangat satu Malaysia. Tak. Satu Tuhan. Pasal apa? Mengesakan ni adalah maksudnya mensatukan Allah. Bila satukan Allah kena nafi. Syirik ni adalah sekutu bagi Allah. Setanding Allah. Jadi syirik ni kena nafi. Sebab tu kita ni kalau berbicara tentang tauhid, mesti berbicara tentang syirik. Sebab ni lawan dia. Kalau orang tiba-tiba cakap bab tauhid, tak nak sebut syirik. Sensitif dia kata. Hatta kita tak nak sebut tentang agama lain. Biarlah lakum dinukum waliyadin. Kita cerita Islamnya, jangan cerita agama lain. Ikut dia nak sembah. Tak boleh. Sebab kita kena tahu sempadan tauhid ni, kalau kita terlepas daripada ni, jatuh kepada syirik. Okey? Dan syirik ni, ada yang kita tahu dia syirik, dan ada yang kita tak tahu dia syirik. Itu bahaya dia. Sebab tu kita kena cakap. Ada orang tu, dia tak sedar benda tu syirik. Dan hak tak sedar ni lah Nabi paling takut. Kita dengar cerita Dajjal. Semua takut Dajjal. Ada tak benda lebih Nabi takut daripada Dajjal? Ada. Apa dia? Syirik yang tersembunyi. Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi ni Nabi takut lebih daripada Dajjal ke atas umat dia. Sebab Dajjal jelas, nampak. Orang yang belajar tentang Dajjal, bila Dajjal dah tahu ni Dajjal. Tapi syirik ni,
Orang tak tahu kalau syirik tersembunyi. Syirik nyata orang tahu. Syirik tersembunyi, siapa sahabat pun Nabi tegur. Seperti contoh dia kata, Masya Allahu wa syi'ta. Semua ni berlaku sebagaimana Allah kehendaki dan Nabi kehendaki. Nabi kata, jangan kata macam tu. Katakanlah Masya Allah saja. Pasal apa? Kalau orang tu kata Masya Allah dan wa syi'ta dan apa yang engkau mahu, dia jatuh kepada syirik kecil. Sahabat pun Nabi tegur. Pasal apa? Tersembunyi. Benda tersembunyi memanglah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dekat media sosial, orang duk marah. Ustaz ni cakap sikit-sikit syirik, sikit-sikit. Sebab pada mata dia, dia tak anggap benda tu syirik. Pada dia, kalau orang tawassul pergi dekat dengan kubur si mati, minta dengan Tok Syekh dalam kubur tu, tak apa, tidak syirik pada dia. Tapi di sisi agama, dia syirik. Kenapa dia tak nampak? Sebab syirik yang dimaksudkan tu tersembunyi, sangat halus, sangat kecil, sehingga dia hanya boleh didetect oleh orang yang memang ada keahlian dalam ilmu tauhid. Kalau orang main langgar je amal ibadat, ikutlah nak buat apa saja, tak ada panduan daripada Quran dan Sunnah, dia mudah terjebak dengan syirik kecil. Sebab syirik tu, nama dia pun dan Nabi sebut asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Sebab tu kalau orang tak cerita tentang syirik ni, dia cerita bab tauhid je, tak cerita tentang lawan dia. Lama kelamaan dia boleh terjerumus ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tak sedar. So kita selain daripada belajar tauhid, kena belajar apa yang membatalkan tauhid. Syirik ni banyak kategori, ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa pula pendetailan dia akan adalah nanti dalam kitab kita ni. Ni. Hatta pergi ke ahli sihir. Orang dah anggap pergi jumpa ahli sihir tu tak ada kaitan dengan akidah. Apa? Kita suruh dia tilik nasib je. Barang hilang kita tanya dia je, mana barang tu duduk. Jadi nujum 4 belalang sekali-sekala. Nah. Tapi mempercayai orang tu tahu benda gaib selain dari Allah, bukankah itu telah meletakkan sesuatu yang milik Allah kepada orang lain? Benda tu gaib kot. Mana orang tahu? Tu kita tengok cerita sehari 2 hari ni tengah dekat Facebook kan, baru jatuh hukum 18 orang. Berapa? 18? 12. 18 tahun penjara. Pelaku dia berapa orang? 14, 12. Apa orang tanya? 12. 12 campur 6. Yang kena teruk. Ada 6 lagi. Jadi total semua 18 juga. Hukuman dia pun 18 tahun juga. 12 campur 6. Asal usul dia kisah apa dia? Sebab apa pegang budak tu? Sebab curi laptop. Kenapa boleh pegang budak tu? Ada seorang tu, ayah dia kata ayah dia boleh tahu orang curi tu siapa. Ayah dia duduk kat kampung tu. Telefon tanya ayah gini. Tak, ayah dia kata nanti ayah tengok dulu. Ayah dia pun sebut nama. Macam mana ayah dia boleh sebut nama? Ayah dia tahu benda gaib. Perbuatan tu kita boleh kata sebagai syirik kecil. Kita tak kata dia syirik besar apa pekat hukum syirik macam semua berhala tu. Tapi mempercayai sesuatu boleh tahu benda gaib selain Allah, tersembunyi. Kalau orang tak cerita, kita tak tahu benda tu syirik. Macam sahabat tadi, dia boleh kata Masya Allahu wa syi'ta. Ni level sahabat. Lepas tu Nabi takut. Tak kita, kalau kita cerita bab syirik kecil ni kan, kita kata mujur ada kamu, kalau tidak aku. Tu perbahasan ulama boleh jatuh pada syirik kecil. Oh, ustaz sikit-sikit syirik. La ilah. Saya tak kata syirik besar tu, tapi bahaya syirik kecil ni kalau tidak dijaga, dia boleh membawa kepada syirik besar. Bersumpah dengan nama selain Allah. Demi negaraku Malaysia.
Di mana kedudukan negara kamu di dalam hati? Apakah dia setanding dengan Allah sehingga kamu boleh bersumpah? Patut kamu kata demi Allah. Kamu kata demi negaraku Malaysia. Kita tak kata orang buat tu syirikmu ni haram, mati masuk neraka. Tak, syirik kecil ada perbahasan dia. Tapi kalau kita tak jaga, dibimbangi, kita akan merosakkan tauhid. Ini bahaya. Nabi takut. Patutlah Nabi takut. Sebab tersembunyi. Tapi bila kita cerita bab ni kan, oh ustaz tu sikit-sikit syirik. Dia jadi macam bid'ah lagi, sikit-sikit bid'ah. Kita bukan nak sebut bid'ah, kita nak ikut sunnah. Tapi bila kita cerita sunnah, tak dapat tidak, kita kena sebut lawan dia. Kita nak ajak manusia kepada tauhid. Allah sendiri kata, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kenapa Allah letak gabungkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a? Supaya ada dua ni dalam syahadah kita tu kita faham. Sembah Allah, jangan syirik. Nafi ketuhanan selain Allah, isbatkan tauhid. Hanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi lepas ni kalau orang tengah buat syirik, biar kita kena trigger sikit. Biar bunyi syirik kita pun, apa ni, bahaya. Syirik ni bahaya. Sama ada syirik besar atau syirik kecil. Cuma syirik kecil tidaklah sampai mengeluarkan secara total daripada agama. Kalau kita kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ayat tu berkaitan dengan syirik besar. Tapi syirik kecil ni bahaya dia, boleh membawa kepada syirik besar. Itu pendetilan nanti. Kita akan sebut banyak lagi. Cerita ni kita mukaddimah baru ni. Bab 1 tak habis gini. Baik. Jadi tu lihat ni, rukun kepada syahadah ada 2, nafi dan juga isbat. Ada satu hari dulu seorang ustaz, dia kata Allah Taala ni dia sebut dalam Quran Tuhan ni ada 2, tapi yang betul ni 1. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Nah. Ada kan? Saya tak sebut nama lah, tapi nak sebutnya, dia kata Quran ni kata Tuhan ni ada 2, tapi yang betul 1. Saya mula-mula bila dengar ustaz ni, oleh kerana kita pun kenal ustaz ni, jadi kita pun anggap tak ada apa-apa. Saya kata ustaz tu mungkin bahasa dia salah saja, maksud dia betul, Allah tu memang 1. Ada seorang kawan kata tak betul. Dari sudut kaedah dia cakap tu tak betul. Sebab dia kata Tuhan ni ada 2, yang betul 1. Makna dia tidak menafikan. Dia mula-mula kita tak boleh kata Tuhan ni ada 2. Kita kena kata tak ada Tuhan. Bila kita kata ada Tuhan ni ada banyak, yang betul tu 1 je. Yang tu bertentangan dengan rukun syahadah kita. Kalau kita kata sebenarnya Tuhan dalam dunia ni ada banyak, yang betul tu 1 je. Tak boleh kata macam tu. Kita kena kata sebenarnya dalam dunia ni tak ada Tuhan, kecuali 1 je, Allah. Hak selain tu dianggap Tuhan tu hanya orang angkat, tapi dia bukan Tuhan. Kita kena kata lah tu. Baru tally dengan rukun syahadah kita. Kalau kita main batu, viral video itu. Viral video tu, kalau siapa tahulah, saya pun tak nak panjang cerita dia. Tapi nak sebutnya, bila kita ada kayu ukur, bila sebut nafi dan isbat, saya sendiri mula-mula saya defend. Kerana kita kenal dan kita tahu maksud ustaz tu betul. Dia pun tidak bermaksud nak lawan ni, tapi dari sudut bahasa dia telah membentangkan kebenaran dengan cara yang salah. Pasal dia tak go through kaedah nafi dan isbat. Dia boleh kata Tuhan ni ada 2, tapi yang betulnya 1. Sebaliknya kita kena kata la ilaha, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Baik. Kita pergi pada ayat yang seterusnya. Bila ada buku ni tak pasal pula kita ni. Berapa minit lagi kita? Sekejap lah pula. Ayat yang seterusnya, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum
ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Baik, cerita ni panjang. Ayat ni ada berapa ayat? 3 ayat. 3 ayat. Kemudian sebelum saya baca ayat ni secara detail, kita rujuk perkataan Ibnu Mas'ud di bawah tu. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atasnya cincin stempel milik beliau. Apa maksud cincin stempel? Cok. Maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, ayat yang kita baca tadi sampailah kepada hujung kita baca tu, ya. Sampailah habis. Okey. Jadi Abdullah Ibnu Mas'ud kata, siapa nak tahu wasiat Nabi yang Nabi cok mohor atas dia, seolah-olah ni wasiat yang kita kata paling rasmi lah, wasiat yang duduk di pejabat lawyer kalau kita kan, wasiat yang dicop mati stamp, mati stamp kita, wasiat ni dimatikan stamp, maknanya rasmi lah. Siapa yang nak tahu wasiat Nabi yang Nabi cop mohor atasnya, maka hendaklah dia baca ayat tu. Okey, allati 'alaiha khatimu falyaqra. Jadi ni ada beberapa wasiat yang Allah Taala sebut dalam Quran. Ada berapa semua wasiat dia? Pernah dah satu khutbah dulu saya baca khutbah daripada Jaiz, konten dia wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bawa ayat ni sebab betul dengan apa yang Ibnu Mas'ud kata. Lebih kurang ada 8 wasiat yang terkandung dalam ni. Kalau kita boleh potong satu-satu dah, kita baca dulu. Katakanlah wahai Muhammad, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu. Nombor 1, jangan kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan dia. Nombor 2, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Nombor 3, janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Nombor berapa dah? Nombor 3. Nombor 4, janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nombor 5, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya. Ada berapa ayat dalam ayat tu? 5. Okay. Kemudian, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. 6. Nombor 6 dah. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan. Berapa dah?
Dan kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ataupun walaupun dia adalah kaum kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Itu yang ke bersifat adil, bersifat adil dan jujur dengan Allah. Adil dengan kaum kerabat dan jujur dengan Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu, agar kamu ingat dan bahawa kami yang perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Apa yang kami perintahkan ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah dia jalanku yang lurus. Setelah daripada wasiat-wasiat tadi, inilah dia jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikanmu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi nampak tak kepada kita? Ataupun kalau kita nak boleh 10 pun boleh. Kita dua lagi kita pecahkan antara yang tadi nombor 8 tadi apa? Berlaku adil, 1. Nombor 9, jujur dengan Allah, berlaku adil dengan makhluk. Nombor 9, jujur dengan Allah. Tambah lagi nombor 10 ni, ialah istiqamah di atas jalan Allah. Okey. 10 wasiat dalam ni. Baik. Ini kata Abdullah ibn Mas'ud adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada cok mohor atasnya. Dan ini sebenarnya ayat Quran dari surah apa? Surah Al-An'am ayat 151 sehingga 153. Apa kaitan dia dengan tajuk kita hari ini? Daripada 10 wasiat, nombor 1 adalah jaga diri dari syirik. Nombor 1. Maknanya wasiat untuk jaga diri daripada syirik ni adalah sebesar-besar wasiat. Nombor 1. Terletak daripada wasiat nombor 1 adalah soal jangan kita terlibat dengan kesyirikan. Alla tushkul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Nombor 1 sekali, ya salam. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita faham kepentingan tauhid ni untuk jaga diri dari syirik, kerana dia adalah tuntutan Nabi paling utama sekali. Sebab tu dia juga kalau kita baca sebelum daripada ni merupakan tugas paling utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang seterusnya baru kita baca hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi sebelum ni kita baca tentang ayat Quran. Sekarang ni kita baca tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. قال حق الله على العباد ألا يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, aku pernah diboncengkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas seekor keldai. Mana Mu'adz bin Jabal naik keldai dengan Nabi. Dia naik keldai, naik dengan Nabi. Tengah dia naik, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-Nya? Dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah?" Okay. Jawab Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Yang ni pun saya dah sentuh sebenarnya pada minggu lepas.
Dua hak ni sebenarnya satu real hak, yang satu lagi kita sebut sebagai privilege. Ingat tak? Saya sebut tak? Sebenarnya Allah memang ada hak dengan kita. Pasal apa? Allah cipta kita. Tapi kita dengan Allah, apa hak kita nak tuntut? Tak ada. Kita ni tak ada apa-apa hak. Patutnya lah, kalau Allah nak buat apa saja dengan kita, itu adalah kebebasan, dan itu adalah hak Allah. Pasal dia buat kita. Tapi Allah ni dengan kasih sayangnya telah memberi satu privilege, keistimewaan kepada kita. Di mana kalau kamu buat gini, aku akan bagi kepada kamu sekian-sekian. Benda tu, kalau Allah Ta'ala tak kata macam tu pun, kita tak ada hak nak tuntut sebenarnya. Tapi Allah dah bagi kepada kita satu privilege. Cuma dari sudut bahasa kita kata, Nabi tanya Muaz, apa hak Allah kepada kamu, kepada hamba, dan apa hak hamba kepada Allah? Jawab Muaz, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi SAW pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya sahaja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ini poin kita, garis itu. Itulah poin asas kita. Maknanya soal tauhid dan syirik ni, dia adalah hak Allah paling besar ke atas kita. Biarlah benda lain. Yang penting nombor satu sekali, kamu jangan syirik kepada Allah. Okey? Kalau orang tu buat maksiat, ustaz, macam mana? Kita bukan kata silakan, tapi dari sudut agama, Allah masih lagi meredai, kata Allah masih lagi boleh mengampunkan dosa dia. Wa in zana wa in sariq, dalam hadis Abu Dzar, kata masuk syurga juga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Nabi kata wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Sebab yang dia buat salah tu adalah maksiat. Tapi kalau syirik, kena beza antara syirik dengan maksiat. Ada beza. Ada maksiat yang mendatangkan dosa tapi tidak merosakkan agama. Tidak mensyirik, tidak jatuh kepada hukum syirik. Judi, itu hak dia, dengan itu sama dia dengan manusia. Merampok, membunuh, zina, semua tu dosa-dosa besar. Ya, bukan kita kempen pun, kita tak boleh kempen buat, memang dosa-dosa besar. Tapi dosa tu tidak sampai ke level syirik. Dosa syirik ni dosa dengan Allah direct. Dosa mempersekutukan Allah. Walaupun kadang-kadang orang ni nampak baik, dia tak kata kau orang, dia tak bunuh orang, dia tak ambil duit orang. Tapi dalam hati dia menduakan Allah Ta'ala. Dia meletakkan ada sesuatu yang berkuasa menentukan kebaikan dan keburukan dalam hidup dia setanding dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang ni telah berbuat satu dosa yang sangat besar. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni, cukup dengan iktikad saja orang tu boleh keluar agama. Walaupun dia tak pergi sembah, dia tak pergi pun sembah patung, tapi cukup dengan iktikad dia kata patung tu pun Tuhan juga. Cukup dia kata macam tu je. Dalam hati dia iktikad patung tu pun Tuhan. Tuhan yang betul lah pada dia mungkin. Ataupun patung tu boleh memberikan manfaat dan mudarat, sebagaimana Allah boleh memberikan manfaat dan mudarat. Dia tak pergi sembah pun patung tu. Cukup dengan iktikad dia saja, dia boleh jatuh ke dalam hukum syirik. Jadi kita kena beza antara syirik dengan maksiat. Okay? Syirik ni bahaya. Walaupun zahirnya orang pakai jubah, orang pakai serban, ada biji tasbih, zikir 1000 kali sehari, selawat 1 juta kali sehari. Tapi ada benda-benda bila dia ajar, dia sampai menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Guna nombor. Ada seorang ustaz tu, dia mengajar. Orang tanya dia, apa pak amalan yang kita boleh pagar motor kita, jangan bagi orang curi. Dia berjawab, kalau tak siapa orang curi, ikat rata lah. Betul lah, kalau tak nak bagi orang curi, ambil rantai, ikat mangga. Betul lah. Kalau dia berhenti setakat tu, bagus lah. Tapi dia sambung lagi. Tapi ada juga orang ajar.
buka cover set motor tu, ambil paku, panas sikit paku tu, biar boleh tulis dekat cover set belah dalam lah. Tulis nombor 2468. Jangan tulis 10, 12, 14 tu jadi sifir 2 pula dia tu. Tulis 2468 dekat cover set motor tu, lepas tu pasang balik cover set motor tu. InsyaAllah motor tu tak hilang. Kita bertepuk dahi. Ni maksiat ke syirik? Nak letak kategori mana? Ni ibadat? Ibadat ke macam ni? Atau maksiat? Atau syirik? Atau soal lagi nak tambah bid'ah? Kalau bunyi bid'ah tu marah pula. Dan nak masuk kategori mana? Ibadat ni mesti Allah redha. Syirik menduakan Allah. Maksiat ni benda yang Allah murka tapi tidak melibatkan ketuhanan atau hak-hak Allah. Apa saja yang melibatkan hak Allah, yang menjadi khususiat Allah, yang tu nama dia syirik. Okay? Sama ada dia tauhid ibadat, atau dia maksiat, atau dia syirik, atau dia bid'ah. Bagilah kategori. Mari mana pula usul mari pak ni ustaz ni. Tak, kita nak suruh faham. Cuba bayang, amalan hak letak paling-paling kurang dia gidik bid'ah. Kalau dia ikut saja-sajalah. Tapi kalau dia iktiqad nombor 2468 tu ada keramat dia memberikan manfaat dan mudarat, dia pergi kepada syirik. Maksiat ke tak? Allah memang murka juga benda ni, tapi maksiat yang membawa kepada kesyirikan. Ada dosa yang Allah Ta'ala murka setakat maksiat saja. Zina, curi. Curi ni dia tak ada melibatkan benda lain. Beza, kita kena beza. Ada ibadat, ada maksiat. Orang buat, dia tahu dia buat maksiat. Kita pergi dengan orang main joget lagu rock, joget, gogeng. Tak adalah keluar daripada disko, dia rasa, iman aku bertambah hari ni. Dia tak rasa gitu sebab dia tahu benda tu maksiat. Tapi benda-benda yang syirik dan bid'ah ni, dia keluar daripada majlis tu, dia rasa iman dia bertambah. Dia keluar daripada majlis zikir, lompat-lompat tu, dia rasa aku tinggi iman. Itu bahaya dia. Apatah lagi kalau apa yang dia buat, dia rasa tambah iman, sedangkan dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Tu bahaya. Sebab tu hak Allah paling besar dalam hidup kita ialah jangan mensyirikkan Allah. Hanya mengesakan Allah, jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tapi tak nak buat jangan tu, kena fahamlah. Kalau kita tak faham dia ni, macam mana kita nak jauhi dia? Betul, kadang-kadang kita buat tawassul, kita marah sangat sebab lah ni orang tak faham apa erti tawassul dengan apa erti berdoa kepada selain Allah. Kalau orang kata, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sebab kasih sayangmu kepada Nabi kami, tunaikanlah hajat kami. Dia minta dengan siapa? Dia minta dengan Allah. Cuma dia tawassul dengan Rasulullah. Kalau dalam ayat tadi, saya sebut ayat tadi, walaupun dari sudut syariatnya kita sebutlah, ini mungkin tidak ada dalam sunnah, sebaiknya kita sebut nama Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala keagunganmu, nama-namamu yang indah, tunaikanlah hajat kami. Atau ya Allah, ya Tuhan kami, dengan amalan-amalanku yang soleh, tunaikanlah hajat kami. Yang tu nama dia tawassul. Yang ni dia pergi, ya Rasulullah, tunaikan hajat kami. Itu bukan tawassul lagi dah. Itu dah minta dengan Nabi. Dia pergi kat kubur. Okay, kita kata, ya Allah, dengan kasih sayangmu terhadap Tok Guru yang ada dalam kubur ni, tunaikanlah hajat kami. Kurang-kurang dia panggil nama Allah, guna sebut nama tuanlah kubur. Pun kita kata benda ni Nabi tak ajar, Nabi tak suruh buat gitu. Kita bimbang kalau dia buat gitu, dia meletakkan sesuatu setanding dengan, tapi tak adalah siapa jelas-jelas syirik tu. Boleh jadi syirik yang tersembunyi. Tapi kalau dia kata, hei Tok Syekh Fulan bin Fulan,
tunaikan hajat kami. Itu bukan tawassul lagi dah. Itu dah minta dengan selain Allah. Dia naik darjat kepada syirik besar dah. Penting untuk kita tahu regu. Bukan regu, kalau regu ni sama. Apa? Rival. Kalau bahasa. Dia punya saingan dia. Tauhid lawan dia syirik. Tauhid lawan dia syirik. Kalau kita tak tahu benda ni, tauhid kita ni tidak akan sempurna sehingga kita clearkan diri kita daripada syirik. Allahu Akbar. Bahaya. Kita tak mikir Allah ramanya orang. Kalau dia tak belajar, dia tak tahu apa yang dia buat tu benda tu syirik. Serengkas mudah kadang-kadang dia pegang ada tangkal azimat letak di rumah dia. Nah, siapa letak dalam rumah dia benda-benda macam ni tak masuk pencuri dalam rumah dia. Apa kaitan curi tak masuk dengan azimat yang kamu pegang? Kamu letak pagar berduri tu tak apalah juga. Ni dak ada zikir amalan pelik-pelik buat apa siapa orang tu kalau nak mari rumah dia dak berenang atas gelegar. Atas depan rumah dia tu dak berenang. Lepas tu dia ajarlah pula amalan-amalan dia. Hak pelik-pelik. Jadi jangan sampai syirik. Ni. Kalau dia mau nak main kerih basuh kerih tak ada masalah, sipar kerih, basuh kerih, perasak kerih tak ada masalah. Tapi anggap kerih tu ada penunggu dia, ada yang menjaga dia. Dengan sipar kerih ni dia jaga pula keluarga kita. Yang tu dah di benda lain. Kita tak akan faham sehingga kita belajar tentang tauhid dan syirik ni. Sebab tu Allah Ta'ala gabungkan sekali. Apa kebaikan orang yang tidak melakukan syirik? Allah bagi satu privilege kepada dia. Yang ni dalam hadis Muaz bin Jabal ni, kata Nabi SAW, sedang hak Allah, hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah, ialah bahawa Allah tidak akan menyeksa orang yang berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, ya Rasulullah. Lepas dia kata mana? Hak hamba ni, kalau hamba ni tidak berbuat syirik, Allah tidak akan masukkan dia ke dalam neraka. Okay? Allah tidak akan azab orang yang tidak berbuat syirik. Itu jaminan. Siapa yang tak syirikkan Allah, Allah Ta'ala tidak akan azab dia. Dalam erti kata lain, kalaupun dia buat maksiat, dia masih lagi selamat. Sebab apa? Dia ada tauhid. Tapi kalau dia rosak tauhid, apa yang boleh menyelamatkan dia? Tak ada. Ini benteng terakhir. Kita sedar kita ni tak sempurna, banyak dosa, salah dan silap. Tapi satu je kena ingat, jangan sampai syirik. Jaga yang tu. Istighfar senantiasa. Sampai Nabi ajar kita doa minta ampun pada syirik yang kita tak tahu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung daripada berbuat syirik pada benda yang aku tahu, dan aku beristighfar kepadamu ya Allah sekiranya aku berbuat syirik dalam keadaan aku tak tahu. Banyak kadang-kadang kita tak sedar. Syirik yang tersembunyi tu, oh bahaya. Tapi syirik tersembunyi dengan syirik besar ni beza dia. Kalau syirik tersembunyi ni dia tidak mengeluarkan orang daripada agama. Dia masih lagi membatalkan amalan, tapi yang terbatal amalan tu saja. Amalan yang terlibat dengan syirik kecil tu saja. Seperti contoh riak. Riak ni syirik kecil. Siapa yang semayang riak, semayang hak diiringi riak tu terbatal. Hak lain okey lagi. Tapi kalau dah sampai ke syirik besar, total, habis semua sekali. Apa yang dia dah bawa selama ni pun akan dihapuskan, terbatal semua sekali. Ni bom atom pada tauhid ni. Habis semua sekali. Dia dah buat baik 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun dia buat baik. Di akhir hayat dia terlibat dengan kesyirikan. Apa berlaku amalan dia 60 tahun? Licin, habis. Itu beza syirik kecil dengan syirik besar. Tapi dua-dua pun kita berlindung dengan Allah daripadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam bab ni, kandungan bab ni ada 24 faedah yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat dan
hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Okey. Kena baca semula lah. Okey, kita baca semula. Kandungan bab ni, hikmah diciptakan jin dan manusia oleh Allah. Semua kita tahu, tu ayat kita dah baca dah sebelum ni. Ibadah adalah hakikat tauhid. Pun kita dah faham sebelum ni, kita bincangkan. Barang siapa yang belum melaksanakan tauhid, maka dia belum beribadah kepada Allah. Pun kita dah bincang. Hikmah diutusnya Rasul, sama juga, kita dah faham. Itulah menyeru tauhid kepada Allah. Yang kelima, pengutusan Rasul telah mencakupi seluruh umat. Okey. Jadi soal risalah tauhid ni bukan hak orang Islam saja. Sepatutnya ini dibincangkan oleh sekalian manusia. Sebab tu kalau agama lain, jangan cerita kepada dia tentang benda kebaikan, akhlak dan sebagainya. Jump to the point terus. Islam sebenarnya adalah agama mengabdikan diri kepada pencipta kita. Sebab kalau kita tengok metodologi Allah Subhanahu Wa Taala mengajak orang yang bukan Islam, Allah Taala kata, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Straight to the point. Ni kita cerita Islam ni baik sebenarnya. Islam sayang kepada binatang lah, Islam sayang betul. Tapi poin kita tak akan sampai. Pasal apa? Sebab kadang-kadang dalam bab ni orang non-Muslim lagi baik daripada kita. Kita cerita Islam sayang kepada binatang. Apa yang kita ada tak? NGO yang jaga binatang. Semua NGO yang jaga binatang, banyakkan non-Muslim yang buat. Hak jaga kucing, hak jaga anjing, even hak kutip derma buat. Hak dunia jaga paus, jaga orang hutan ke, semua non-Muslim. Dia pula kata kita pula orang Islam duk bunuh binatang tiap-tiap tahun. Kita nak hujah dia kata letih kita sebab kita tak reti nak jawab dengan angle mana. Tapi poin utama Islam adalah kita nak sembah Tuhan yang cipta kita. Dan hak Allah yang cipta kita lebih besar daripada hak ibu yang melahirkan kita. Jadi ni sepatutnya hujah ni untuk seluruh manusia. Okay? Poin yang keenam. Ajaran dan tuntutan para Nabi adalah satu, tauhid yang kita dah bincangkan. Masalah besar iaitu bahawa ibadah kepada Allah tidak akan terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari taghut, yakni syirik. Tadilah pun kita dah sebutkan. Erti taghut bersifat umum, meliputi setiap yang diagungkan selain Allah. Okey. Mana syirik ni benda selain Allah, tak kira lah. Kalau dia Jibril sekalipun, kalau orang mengagungkan Jibril sama dengan Allah, tiba-tiba dia doa, ya Jibril, tolong kami ya Jibril, tetap juga dia berlaku syirik walaupun yang dia minta tolong tu adalah Jibril. Okey? Dia minta dengan Jibril sesuatu yang menjadi hak Allah. Kalau dia kata aku bertawakal kepada Jibril, bunyi Jibril tu macam bagus dah, tapi tak boleh lah sebab tu hak Allah. Okey? Yang ke-9, ketiga ayat muhkamat yang disebut dalam surah Al-An'am menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting kerana di dalamnya terkandung 10 masalah. Betul lah 10. Bagaimana yang kita dah jelaskan tadi. Bukan 8 10. Okay. Yang ke-10, ayat-ayat muhkamat yang tersebut dalam surah Al-Isra mengandungi 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula, sampailah kepada wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Yang ni kita tak sempat sentuh sebab tak ada dalam ayat-ayat bab tadi. Okey. Yang ke-11, ayat surah An-Nisa disebut di dalamnya 10 hak, iaitu sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Okay, tapi kita tak ambil ayat tu sepenuhnya, kita hanya ambil pendekatan antara ibadah dengan syirik tadi. Yang ke-12, perlu diingatkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat baginda, bagaimana kita ambil dari surah Al-An'am tadi. Yang ke-13, mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan. Nombor satunya ialah tauhid. Yang ke-14, mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhinya apabila mereka melaksanakan haknya terhadap mereka.
apa dia hak dia itu, tidak akan diazab kan, sebagaimana dalam hadis Muaz tadi. Yang ke-15, bahawa masalah ini tidak diketahui oleh sebahagian besar sahabat. Okey, ni kaitan dengan hadis mana ni? Hadis Muaz bin Jabal. Ramai sahabat tak tahu hadis ni, sehingga Muaz nak bagi tahu orang lain, Nabi tak benar. Sebab apa? Bimbang, takut-takut nanti kalau itu orang berpada dengan tauhid saja. Kerana agungnya tauhid, nanti kata tak apa, asal kita beriman kepada Allah, buatlah maksiat pun tak apa. Nabi bimbang benda tu, orang akan bermudah-mudah. Tapi realitinya memang benda tu, tauhid adalah satu benda yang sangat-sangat besar kedudukannya. Ni? Cuma Muaz, kenapa riwayat dah kata Muaz tak sampaikan kepada sahabat lain? Kenapa Muaz sampai kepada kita? Hebat kita lagi ke daripada sahabat lain? Tak. Kerana di akhir hayat dia, Muaz bin Jabal ingat hadis yang dia simpan ni adalah amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mati tanpa menyampaikan hadis ni, maka akan hilanglah ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia riwayatkan di akhir hayat dia kerana bimbang hadis ni, kerana bimbang hadis ni tak ada orang tahu, dan kerana memikirkan dia memikul amanah ilmu tersebut. Kalau ikut, Muaz tak riwayatkan sebab Nabi larang dia. Tapi akhir hayat dia bagi tahu kerana amanah ilmu. Yang ke-16, boleh merahsiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat. Mana ada sebab kenapa Nabi tak bagi tahu, kerana bimbang. Kalau dah bagi tahu gitu, nanti orang bermudah-mudah je. Asal kamu Islam, buatlah apa saja, nanti mati masuk syurga. Nanti takut salah faham. Ni salah faham nanti. Yang ke-17, dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama Muslim suatu berita yang menggembirakannya. Okay? Yang ke-18, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Ini sebab kenapa Nabi tak bagi Muaz sampaikan kepada sahabat lain, kerana bimbang orang bersandar kepada rahmat Allah. Tak boleh ke? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi ada manusia ni sifat dia melampau dalam bersandar terhadap rahmat. Kita kan orang Islam ni, kita kena duduk pertengahan antara harap kepada rahmat Allah dengan takut kepada azab Allah. Jadi Nabi ni, berdasarkan perkataan dia kepada Muaz, dia bimbang orang terlalu bersandar kepada rahmat. Jadi akhirnya dia buat maksiat. Sebaliknya, sifat orang mukmin kan tengah-tengah. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, walaupun dijamin syurga, dia faham masalah ni. Dalam keadaan dia dijamin syurga, dia masih buat ibadat. Kalau duduk pada orang kita, oh dia kata, fulan jamin syurga, Ustaz jamin syurga. Oh dia sengih. Aku duduk sandar, duduk makin, duduk gijal kau lupa, gijal rata-rata, melacung kerja dia. Pasal apa? Aku dah ada tiket syurga kot. Sahabat Nabi tak, dia faham. Walau dijamin syurga, tapi dia tak berganjak daripada kedudukan duduk di antara rahmat dan azab tadi. Dan antara al-khauf dan juga ar-raja. Jadi, yang Nabi sebut kepada Muaz bukan tak nak bagi tahu, tapi ada alasan. Alasan dia apa? Nabi khawatir dengan sikap menyandarkan diri kepada rahmat Allah secara melampau. Okey. Yang ke-19, jawapan yang disyariatkan bagi orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu adalah Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allahu a'lam. 20, boleh menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain. Kenapa Nabi tak sebut dalam masjid? Boleh saja sebut kepada seorang sahabat. Boleh. Yang ke-21, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunggang keldai Nabi bawa Muaz bin Jabal. Ni faedah di luar daripada topik lah, tapi masih lagi memberi faedah kepada kita. Nabi ni sampai peringkat naik keldai, bawa orang lain, bawa Muaz naik sekali dengan dia, menunjukkan kerendahan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-22, boleh membonceng seseorang atas binatang jika binatang itu kuat. Ni pun faedah luar daripada tajuk umum, maknanya dari sudut hukum. Faedah daripada hadis ni, kalau kuda atau keldai itu kuat untuk bawa dua orang, boleh untuk bonceng. Yang ke-23, keutamaan Muaz bin Jabal
Dan yang keempat, bahawa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dalam agama kita. Alhamdulillah. So kita habislah bab 1. Pasal lama dah cerita bab 1 ni 3 minggu. Ni kita akan masuk pada pertemuan akan datang bab yang kedua pula, keistimewaan tauhid. Boleh Ada soalan ke nak tanya? Alhamdulillah. Tak lalu alhamdulillah, tak ada soalan. Ustaz, kebiasaan punya perkataan nasib baik Ustaz. Adakah itu pun sedikit kecil? Nasib baik macam mana dia cakap? Nasib baik. Nasib baik aku jumpa kau. Kalau tidak, aku datang. Kena sebut alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Puji Allah dulu. Alhamdulillah. Sandar kepada Allah dulu. Alhamdulillah. Sebaik kau ada ni. Tapi sebaik-baik perkataan alhamdulillah. Ni sebaik Allah Taala jumpakan aku dengan kau. Kita kena. Sebaik ada kelas ni. Nasib baik Allah jadikan ada kelas ni. Sebaiklah Allah, sebaik Allah jadikan saya jumpa ustaz. Sebaik Allah jadikan, sebaik kita tu sandar pada Allah tu. Jangan kita nasib baik jumpa kau. Boleh. Sebaik Allah bagi ku jumpa kau. Kita jumpa nasib kemalangan sikit lagi nak accident. Allahu akbar, sikit lagi tadi. Nasib baiklah Allah jadikan aku pulas steering. Gitu. Kita letak Allah dulu. Banyak benda-benda kita ni terujam. Nasib baik aku pulas steering tadi. Kita lupa pada Allah. Sandarkan. Tapi begitulah kadang-kadang ustaz sendiri pun tersasul. Dia tak ingat sangat, ya Allah, alhamdulillah, baik sikit lagi aku pulah dah. Kita lupa kepada Allah. Tapi bila tauhid kita kuat, insya-Allah lah, kita ajar diri kita untuk senantiasa sandarkan nikmat tu kepada Allah. Ustaz, ya. Macam yang kes yang ayah pada bersalah tu kan. Yang dia buat amal tertentu, dia nampak budak yang mencuri tu. Itu masuk perdukunan ke Ustaz? Soalan dia kan ada kes kita sebut tadi, ayah budak tu buat amalan-amalan tertentu, dia nampak benda-benda gaib. Apakah itu termasuk dukun atau perbomohan? Dalam istilah agama dia panggil arrafan. Arraf ni orang yang boleh jumpa benda hilang. Dia panggil ada nujum, ada tilik bahasa kita. Nujum ni bahasa mudah lah, saya suruh kalau kita nak bahas realiti ikut kamusnya faham payah sikit, tapi saya boleh sebut antara nujum dengan tilik. Tilik dengan nujum. Bahasa mudah nak sebut. Ada benda orang buat dia untuk nampak benda yang dah lepas. Ada orang tilik untuk tengok benda masa akan datang. Dua-dua tu tidak dibenarkan dalam agama. Sama ada nak tengok benda dah berlaku, tapi tak jumpa benda, cari tu mana, siapa buat. Oh, kalau begitu gak banyak dah kes selesai dalam mahkamah, tak payah buat siasatan, panggil ayah budak tu sembahyang 2 rakaat, bagi tahu selesai. Tapi tak, agama tidak begitu. Sehingga Nabi SAW dalam kes zina sekalipun, bila ada seorang mengaku, Nabi tak pergi panggil pasangan dia kalau dia tu tak mengaku. Jadi kalau kita nak tahu benda orang tak bagi tahu, macam mana? Jadi betul kalau kita kata itu termasuk perdukunan. Cara dia tak kira lah, kadang-kadang dia menampakkan cara baik. Tapi ilmu ghaib ni tidak dengan cara matlamat dia tu. Walaupun dia solat 2 rakaat, Assalamualaikum, dia pun pakah nama nak kawan ni. Tak boleh, tak tahu. Istikharah kita, even istikharah kita, kalau ayah tu kata ni dukun, kalau istikharah sekalipun, kita tak tahu benda tu melainkan dengan taufik dari Allah. Kita tak boleh kata, betul kawan tu sungguh dah. Tak. Banyak je kita istikharah, kita pun tak tahu. Aku ni, istikharah maknanya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita buat, kita tak tahu mana baik, mana buruk. Kalau benda jelas pada kita baik, kita pilih benda baik berdasarkan kefahaman kita. Tapi istikharah ni still dalam keadaan kita tak tahu mana baik, mana buruk. Ya Allah, aku pilih je. Kalau benda ni baik untuk aku, jadikanlah dia. Kalau dia tak baik, gagalkanlah aku. Maknanya jauhkanlah dia. Siapa begitu? Tapi yang dia buat ni bukan istikharah. Yang ni bagi nama terus. Hak cong jangan ambil ni, macam mana dia tahu? Ni macam nujum 4 belalang kita kata. Kaca, nampak muka.
Tapi banyak sebenarnya. Saya dulu ingat di sekolah pun ustaz gertak lagu tu juga, ada orang curi duit tak jumpa. Ustaz kata, "Kenapa kita panggil ustaz mana mari?" Dia maya-maya ajak dia belah 5. Nampak muka dalam 5 tu. Kita takut sama budak-budak dulu. Tapi bila kita dengar kali ustaz nak gertak yang mana boleh nampak dalam 5 tu. Kalau dia nampak sungguh masa tu, maka itu adalah perdukunan. Islam tak ada benda lagu tu. Termasuk taghut juga. Kalau dia percaya orang tu tahu benda gaib selain daripada Allah, boleh siapa taghut juga. Dia akbar tu tengok kepada iktiqad dia tu. Kalau sekadar iktiqad sampai peringkat dia boleh tahu gini-gini, tapi kalau dia ni memberi manfaat dan mudarat dan sebagainya, cerita panjang lagi lah. Jadi batu sihir dengan dukun ni kalau orang gi tu boleh jadi syirik kecil. Tapi bila dia dah percaya, dia beriktiqad orang tu boleh memberi manfaat dan mudarat, tu dah siapa. Ada kata man atakahinan arrafan, siapa mendatangi bomoh ataupun dukun ni, faqad kadzaba faqad fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian dia percaya pula kepada orang tu ayat gapo. Faqad kadzaba faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi borderline tu sangat nipis. Kadang-kadang pergi tempat sama, tapi yang menentukan syirik besar atau syirik kecil, iktiqad dia yang ada dalam hati tu. Baik jauh lah. Syirik kecil pun memang kita berlindung daripadanya. Banyak kita kata tadi, macam tadi, ubah benda-benda kita kaitkan kepada Allah. Macam mana ni? Dah kita tak tahu, kita kata Allah lebih tahu. Perbomohan, perdukunan ni memang last kali dia akan pergi kepada syirik tadilah. Bahaya. Wallahu ta'ala alam. Tapi pak kita ni kan, saya ingat ambil seorang contoh. Saya pernah pergi dari satu orang kita ni, masalah dia nama bomoh dan rawatan Islam, dia boleh kongsi ustaz dengan rawatan ruqyah syar'iyah. Dia panggil Tok Bomo juga, sebagaimana Tok Bomo buat amalan karut-karut pun dia panggil Tok Bomo juga. Kalau Indonesia dia panggil uskun, ustaz dukun. Uskun. Ustaz dukun. Ustaz tapi dukun sebenarnya. Zaman saya kecil-kecil dulu, kita tak tahu kan. Ayah saya ni bawa alam masa tu, kebetulan arwah datuk saya ni dia orang tua-tua, dia tak nak pergi klinik sama dulu. Jadi kita pun pergilah rawatan-rawatan ni. Macam-macam lagi, tapi saya ingat salah satu saya pergi tu ada satu tempat dekat Kota Baru. Masa tu kita ngaji mak tahfiz dah. Lepas tu pergilah, bawalah tolong ayah nak pegang-pegang datuk. Siapa masuk rumah tu tengok semua kuning, lasir kuning, katil kuning, kita dah pelik dah. Lepas tu mari hak perawat tu mari. Dia baca hak dia baca mentera dia tu sama sebiji macam dia baca Quran. Macam cara dia baca tu macam orang baca Quran. Betul, Ghafurur Rahim, Alimun Hakim, tu tubik belakang tu. Tapi kita hak ngapa Quran ni, kita kata satu ayat pun tak ada dari Quran. Orang tak tahu, orang kata dia baca Quran. Tapi kita hak tahu ni, kita kata mengarut ni. Tapi muka masa tu kecil, tak boleh kata apa, dengar je lah, dengar. Lepas habis balik sikit-sikit mah, kata abah lepas ni bola mari sini, dia ni baca satu patah pun tak ada ayat Quran. Tapi orang kita tak tahu. Dia anggap, dia betul lah dia baca Quran. Ada kat rumah saya tu, dia tiba-tiba mari kena histeria kat rumah. Dia kata, tahulah dulu ada dah berlaku, kita panggil dah ustaz hilang sekejap lah ni datang balik. Dia bertanya, ustaz tu mari buat apa? Ustaz tu mari paku dinding pak penjuru. Tepuk dahi ke tu. Yang ustaz tu paku dia buat apa? Dia pagar rumah. Itulah dia jaganya. Dia merawat syirik dengan syirik juga. Larilah setan mula-mula, tapi dia tinggal setan dia. Lama-lama setan dia lah pula mengganahnya. Pasal apa? Sebab dia merawat syirik dengan syirik. Saling ganti. Setan lain masuk. Ambak setan tu, tak setan dia. Dia paku dengan ayat tu pun. Paku betul ni, ambil pun paku. Baca mantra paku. Baca mantra paku. Ni baca mantra paku. Kena pergi buang pula paku tu.
Mana boleh nak rawat syirik dengan syirik? Kita lawan syirik dengan apa? Inilah lawan dia. Kalau orang kena sihir ke apa, ubat dia ni ya. Ni ubat dia. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah. Dalam ayat sihir tu Allah Taala kata dah, tidaklah boleh mereka memberi mudarat melainkan dengan izin Allah. Lawan syirik tauhid je. Saya kalau orang ajak berubat rawat panjang ni Haji Zul boleh? Panggil orang rawat, saya dah share dah baru ni pun Haji Zul pun. Kunci pertama ruqyah tauhid. Bayangkan sahabat tu hak dia pergi rawat orang tu, dia baca apa? Fatihah aja, sepatah satu Fatihah aja. Orang tu bangkit. Hebat betul. Kita baca Fatihah tak jadi 10 kali, 100 kali tak jadi. Apa isu dia? Kekuatan tauhid kita. Kita lawan syirik, tak kuat tauhid itu. Kalau kita ni tauhid mantap, Allah Taala kata, innahu laisa lahu sultanun, apa? Syaitan ni, innahu laisa laka alaihim sultan. Syaitan tak boleh ganggu orang yang dia dekat dengan Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sebagai nombor ayat pula. Mana telefon dia? Mana saya telefon? Ada dalam poket. Tak ada. Bukan dia. Ya, selalu lu mau ingatan lagu ni ya. Dia kena cek nak bagi tahu nombor. Ada dalam surah Isra, ada dalam surah Al-Hijr. Kita ambil surah Al-Hijr dulu. Okey. Okey, surah Al-Hijr ayat 42. Ayat 40 pun boleh start dah sampai ayat 42. Okey. Kalau kita perasan ayat ni, buka muka surat 264 daripada ayat 32. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah Taala tanya Iblis, "Kenapa kamu tak sujud dengan orang yang bersujud?" Jadi akhirnya berlakulah dialog antara Allah dengan Iblis. Iblis pun minta izin dengan Allah untuk ganggu anak Adam. Akhir sekali Allah pun bagi. Lalu dia kata apa? Ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata Iblis, wahai Tuhanku, kerana engkau telah jadikan aku sesat, aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya, dan aku akan sesatkan semua mereka. Kata Iblis. Lalu dia sendiri waktu dia dialog dengan Allah, ayat ke-40 dia bagi pengecualian. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Lalu Allah pun berfirman, qala hadza siratun alayya mustaqim. Inilah satu jalan yang lurus, aku terima. Ni dia punya apa yang kamu kata ni. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka. Allah dah gazet dah. Iblis, hamba-hambaku yang ikhlas, kamu tak ada kuasa nak buat apa-apa kat mereka. Inilah dia. Tauhid. Mari ayat sihir ke apa? Yang kalahkan dia adalah tauhid kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita sakit dan sebagainya. Itu sebahagian daripada ujian. Nabi pun kena, tapi kekuatan paling utama boleh kalahkan dia adalah tauhid kita. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ayat seterusnya surah Isra. Ayat 65. Okey. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Cerita bab tentang perseteruan kita dengan iblis, dengan syaitan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura.
Ni tak daripada wa idh qulna lil malaikati isjudu, ayat 61 lagi, tentang iblis tu tak nak sujud kepada Nabi Adam, maka berlakulah antara dia dengan Allah satu dialog dan perjanjian. Akhirnya Allah Ta'ala kata inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, ayat 65. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dan ikhlas, tiadalah engkau hai iblis mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka, yakni untuk menyesatkannya. Cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad menjadi pelindung bagi mereka. Ayat-ayat ni cerita tentang kekuatan kita. Makin kita kuat dengan Allah, makin syaitan tak boleh ganggu kita. Okey? Sebab tu zikir-zikir kita sebenarnya penyelamat kita daripada gangguan syaitan. Masuk rumah baca bismillah, syaitan tak boleh ganggu. Makan baca bismillah, syaitan tak boleh ganggu. Tidur baca bismillah, syaitan tak boleh ganggu. Itu kekuatan kita sebenarnya. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gimari kita akan kembali kepada soal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan orang beriman, jiwa dia, roh dia adalah kebergantungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.